Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, untuk semua. Alright, so saya Encik Syaril, saya akan mengajar awak sains lah. Untuk siapa yang dah tengok video saya yang sebelum ni, saya dah ajar tentang sains untuk tingkatan 5. Okey, so untuk siapa yang baru menonton pun tak ada masalah. Sebab apa? Hari ni kita akan tengok sains tingkatan 5, iaitu kita tak boleh tengok semua kan, takkan semua kan, mesti ada bab-bab yang tertentu, bab-bab A yang tertentu. Untuk hari ni bab tu bab apa? Okey, so kita akan belajar tentang teknologi makanan dan juga penghasilan makanan, yang mana di video lepas, okey, video yang sebelum ni kita dah tengok tentang subtopik yang pertama, iaitu kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. So, bab ni, teknologi makanan dan penghasilan makanan ni, bab berapa? Bab 6. Okey. So, untuk hari ni kita dah tak cover untuk kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Sebab apa? Kalau nak tengok video yang lepas lah kan, boleh tengok je kan. Okey. Sebab apa? Sebab ini bab yang agak panjang. Sebab apa? Kita akan tengok macam mana, apa sebab-sebab kita memproses makanan kan, apa cara-cara kita memproses makanan, apa yang kita gunakan untuk memproses makanan tu, apa cara kita simpan makanan-makanan yang kita dah proses. Itu adalah apa yang kita dah belajar untuk subtopik yang pertama. Okey, untuk hari ni kita akan tengok 3 subtopik. Kenapa 3? Sebab lepas tu habis dah bab ni kan. Okey. Alright, so kita akan tengok yang pertama sekali adalah cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okey, cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Sebab apa? Kita tahu dah kan, kita tahu dah kenapa kita kena belajar pasal teknologi makanan ni. Sebab apa? Kita semua manusia, kita semua memerlukan makanan. Makanan tu adalah benda asas yang kita perlukan. Kita bukan pokok kita boleh duduk kat tengah-tengah matahari kan. Okey, kena cahaya matahari buat fotosintesis. Tak, kita kena makan. Sebab apa? Makan ni menghasilkan tenaga. Tenaga tu digunakan oleh badan kita untuk berfungsi, nak berdegup jantung, nak hirup udara kan, nak tarik nafas, nak lepas nafas, semuanya menggunakan tenaga kan. So tenaga datang daripada mana? Tenaga datang daripada makanan kan. Kita memang terima makanan daripada luar lah, senang cerita. Okey, saya tak tahulah kalau ada orang jenis simbah air, lepas tu terus okey dah tak dahaga kan, kulit dia boleh serap air kan. Tapi setakat ni tak ada lah. Okey, alright. So yang pertama adalah, okey, kita tengok cara-cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okey, kita tengok peningkatan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, so kita dah tahu dah macam mana nak simpan makanan, tapi dalam masa yang sama kita mestilah nak tingkatkan kualiti dan juga kuantiti makanan yang kita tanam kan, betul? Alright, ataupun yang kita hasilkan. Sama ada makanan yang ditanam ataupun makanan yang diternak kan. Okey, bergantung. Okey, alright, tapi kita mestilah nak tingkatkan kualiti, dan dalam masa yang sama kita nak tingkatkan kuantiti. Kita tak nak tingkatkan kuantiti saja kan, lepas tu kualiti makin kurang. Okey, alright. So ini contoh dia macam apa? Ini contoh dia macam padi kan. Kita ada padi. Kalau awak pergi awak pergi kedai, awak boleh tengok kan, ada bawa macam-macam jenis beras kan. Ada jenis beras biasa, ada jenis beras perang, ada jenis beras basmati, ada jenis beras Jepun kan. Ada macam-macam jenis beras. Yang berbeza di antara beras-beras tu adalah kualiti. Kualiti yang lebih tinggi, harga dia lebih mahal sikit lah kan, berbanding dengan benda-benda yang contoh beras basmati dengan beras siam, contoh kan, beras biasa lah kan, beras biasa. Okey, so harga dia pun berbeza. Okey, sebab kualiti. Okey, so kita nak tingkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, so kita kena buat apa? Okey, so yang pertama adalah penggunaan baka bermutu. Okey, so saya tersalah tulis kat sini. Biasalah, minta maaf kalau ada yang tersalah tulis, saya betulkan. Baka bermutu. Okey, bukan muku. Okey, baka bermutu. Baka bermutu ni adalah macam mana? Baka bermutu ni adalah
baka-baka yang kualiti dia lebih tinggi. Contoh dia macam buah mangga. Buah mangga kan ada macam-macam mangga kan, tapi yang paling famous yang kita dengar adalah macam harum manis. Okey, tak payah cerita banyak lah. Mungkin durian awak tahu lah kan, durian. Kalau awak pergi kedai durian, bang, durian apa ada? Ada durian kampung, ada durian D24 lah, ada XO lah, ada udang merah lah, tak apa lagi kan, ada Musang King. Musang King paling famous. So dalam banyak-banyak durian tu, baka yang paling bermutu setakat ni adalah Musang King. Tengok harga dia macam mana. Okay, so bila kita gunakan baka yang bermutu, baka yang power, okay, so apa yang akan terjadi? Hasil boleh lebih banyak. Awak akan dapat tuai hasil tu lebih banyak, lebih cepat, berkualiti dan juga tahan penyakit ataupun perosak, bergantung kepada jenis-jenis makanan yang jenis-jenis makanan ataupun haiwan yang awak ternak ataupun awak tanam. Kan, tumbuh-tumbuhan tu awak tanam lah, haiwan tu awak ternak. Janganlah kau tanam haiwan tu pula. Kan? Okay? Alright, so kita boleh tengok banyak contoh lah kan. Macam contoh daging kan, ada daging wagyu kan, cara jaga baka wagyu tu lain pula dengan lembu biasa kan. So itu semua adalah kalau kata kita nak hasilkan lebih benda yang lebih bermutu, kita boleh gunakan baka yang lebih bermutu kan. Alright, ataupun macam padi ya, macam sebab arwah tok saya adalah pesawah padi. Padi dulu kalau awak nak tahu, padi hanya boleh ditanam 2 kali setahun. Ya, 2 kali setahun. Okey, tapi sekarang ni dengan teknologi yang kita dah ada, kita dah boleh tanam padi 4 kali setahun. Mana 4 kali boleh tuai. Kalau tidak dulu tanam, lepas tu lagi 6 bulan lepak, tak boleh buat apa kan. Sebab memang tak boleh buat apa kan. Okay, so sekarang ni dah boleh tanam 4 kali. Maknanya petani-petani semua dah ada orang kata income yang stabil kan. Okay, tak apa, ni 3 bulan tuai, 3 bulan tuai, 3 bulan tuai, 3 bulan tuai, habis tahun depan pula ulang benda sama. Alright, kalau tidak dapat duit, tak dapat duit, lama rehat, tak ada duit kan. Lepas tu tiba-tiba tahun depan pula baru boleh tanam lagi, rehat pula. Okay, alright, so yang kedua, untuk peningkatan kualiti dan kuantiti makanan ni, apa yang kita buat? Pendidikan dan juga bimbingan. Pendidikan dan juga bimbingan ni disediakan oleh macam-macam pihak. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok pihak kerajaan lah. Okay, so disediakan oleh pihak kerajaan, kita boleh tengok ada MARDI, Malaysian Agriculture Research Development Institute. Okay, so MARDI ni adalah orang kata satu badan yang ditugaskan khas untuk agriculture ataupun untuk tanaman dan juga tumbuh haiwan dan juga tanaman yang diternak oleh kita semua ni lah. Right, so MARDI ada menyediakan, kalau siapa-siapa di antara awak yang berminat untuk jadi petani lah kan, ataupun teringin nak masuk dalam bidang agriculture kan, so awak boleh tengok lah laman web MARDI, awak boleh tengok apa-apa risalah MARDI ke, ataupun awak telefon sendiri MARDI, laman web dia ke. So awak boleh tengok ada banyak kursus-kursus yang ditawarkan oleh MARDI. Mungkin ada yang free, mungkin ada yang bayar lah, saya tak pasti lah. Tapi macam-macam benda kan. Awak rasa nak ternak kuda, ada kot, awak pergi check lah kan. Tapi kalau awak nak ternak lembu, ya ada. Ternak kambing awak ada. Awak nak tanam pokok, awak nak tanam pokok mangga ada kan. Awak nak tanam cili ada kan. Awak nak tanam sayur, semua ada kursus. Okay, alright. So yang ketiga adalah penggunaan tanah dan juga kawasan perairan secara optimum. Okay, ini adalah penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Apa yang dibuat? Jenis tanaman yang sesuai dengan tanah. Okay, sebab apa? Kita tahu tanah ni pun ada banyak jenis tanah. Macam contoh ada tanah paya, ada tanah gambut dan sebagainya lah kan. Okay, kita akan tengok okay, apa tanah ni sesuai dengan pokok apa. Sebab apa? Ada setengah tumbuh-tumbuhan dia tak suka ataupun dia tak boleh nak tumbuh dengan elok kalau terlalu banyak air. Kan, macam contoh apa? Pokok tembakau lah kan. Pokok tembakau dia tak boleh kalau terlalu banyak air, dia hanya menggunakan air yang sedikit. Nah, kalau macam padi, contoh macam padi. Padi dia perlukan air yang banyak. Dia tak boleh air sikit, kalau air sikit dia akan
mati. Alright, so kita kena tentukan penggunaan tanah dan kawasan perairan dengan optimum. Kawasan perairan ni kita boleh buat macam contoh ternakan ikan kan, ternakan ikan, contoh nak bela ikan keli kan. So boleh awak cari kawasan paya ke, kawasan lombong ke, yang memang kawasan tu dah tak digunakan. Jangan main redah je nak pergi kat mana-mana tempat kan. So pastikan kawasan tu tak digunakan, ataupun tanya pihak-pihak yang sepatutnya, awak boleh jalankan dekat situ. Kalau dapat, lagi senang kalau dapat bantuan daripada pihak-pihak badan agensi kerajaan ni lah. Okay, alright. So yang seterusnya adalah penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden, alat jentera moden. Okay, alat jentera moden ni macam biasalah kan, saya fokus kepada padi. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, waktu saya tu seorang penanam padi. So kebanyakan daripada awak mungkin tak pernah tanam padi kan, secara manual kan. Tak apa, tak ada masalah kan. Sebab saya dulu pernah rasa kan, tanam pakai kuku kambing kan. Awak mungkin tak tahu apa benda kuku kambing tu, boleh google, awak boleh tengok apa benda kuku kambing ni kan, macam mana nak pakai kan. So tapi sekarang dah ada mesin, dah ada jentera, dah ada siap, yang penanam padi tu siap boleh tanam 10 sekali, ada yang 15 sekali kan. Awak buat satu tulang belakang dah sakit. Tapi itu nama dia kemajuan teknologi. Okay, alright. Penyelidikan bioteknologi, contoh seperti pengklonan dan juga kultur tisu. Ini semua adalah hasil daripada penyelidikan bioteknologi. Kultur tisu tu dia mengubah kan, dia cari bahagian yang rosak dan dia tukarkan dengan bahagian baru. Terhasillah satu tumbuhan ataupun haiwan yang baru. Okey, potong sampai penerangan pendidikan bioteknologi tadi ya. Potong. Okey. Alright. So, seterusnya kita ada apa? Kita ada penyelidikan dan pembangunan berterusan. Okey, penyelidikan dan pembangunan berterusan. Okey, yang pertama tengok apa? Menghasilkan baka yang bermutu tinggi. Okey, sebagai penyelidik, awak tahu kan apa orang kat Fama ke, Frim ke, Mardi ke, dia buat apa kan? Inilah yang dia buat, mengkaji tentang penghasilan baka yang bermutu tinggi. Dia bukan duduk saja, dia mengkaji juga baja organik dan juga baja-baja bukan organik. Baja organik ni bermaksud semula jadi, bukan organik ni maksudnya dia dihasilkan secara sintetik ataupun dihasilkan oleh manusia lah. Alright, so dan juga racun perosak yang efektif. Racun perosak yang efektif sebab apa? Sebab kita ada kitaran kan. Sebelum ni awak dah belajar dah pasal siratan makanan lah, rantai makanan lah kan. Ni sebab dia. Sebab apa? Kita contoh kita tanam padi. Okay, so serangga perosak padi yang paling utama adalah contoh macam ulat. Ada ulat tu kan, dia makan padi. Okay, tapi kalau kata kita belasah je, bom, semua bantai kita letak racun yang paling power sekali, kita letak, apa yang akan jadi? Macam-macam haiwan akan mati. Contoh dia macam burung pun akan mati. Sebab apa? Kadang-kadang burung dia makan belalang yang makan padi, ataupun burung tu sendiri makan pokok padi tersebut kan, dia kena racun, dia akan mati. So racun perosak yang efektif bermaksud racun perosak yang dia tujukan kepada haiwan-haiwan perosak yang kita nak bunuh. Maknanya kita bukan bunuh semua. Okay, siapa yang kaji? Badan-badan ni lah. Okay, so dia orang ni lah yang mengkaji dan menyelidik. Okay, alright. Seterusnya dan yang terakhir sekali adalah pengurusan tanah yang cekap. Okey, pengurusan tanah yang cekap ni sebenarnya penting. Sebab apa? Kita ada tengok macam-macam contoh sekarang. Okey, awak tengok macam contoh hakisan tanah kan, dia orang tanam dekat lereng-lereng bukit, lepas tu sebab dah tak ada cengkaman dekat tanah ataupun dah tak ada tumbuh-tumbuhan yang mencengkam tanah tu, hujan sikit terus tanah runtuh. Okey, alright. Dan juga tengok penanaman bergilir. Penanaman bergilir ni adalah penanaman tanaman yang dilakukan sementara menunggu tanaman yang lagi satu. Kan, macam contoh kita ada dua contoh lah dekat sini. Yang contoh yang pertama adalah dulu penanaman padi, dia tanam
pokok tembakau sewaktu musim kemarau ataupun musim kering lah kan. Waktu musim hujan dia orang boleh tanam padi perlukan air banyak, tapi bila musim kemarau dia orang tak boleh nak tanam padi, sebab kalau tanam padi pun mati kan. Sebab apa? Padi perlukan air. So dia orang tanam pokok tembakau. Sebab apa? Pokok tembakau boleh hanya menggunakan air yang sedikit. Ataupun awak boleh tengok lah kan, ada orang tanam sayur cili kan dalam satu kawasan, tapi masa penuaian dia berbeza-beza. Maknanya tak adalah sekali tuai semua kan. Macam contoh, kalau kata awak tanam kacang panjang, awak tanam bahagikan kepada 4. Untuk bulan ni kita ambil yang ni, untuk bulan yang kedua kita ambil yang keempat, yang ketiga kita ambil yang petak yang atas tu, yang keempat kita ambil petak yang akhir sekali. Tapi sambil-sambil tu awak dah kutip petak yang pertama, awak tanam. Lepas tu awak kutip petak yang kedua, awak tanam balik penanaman semula kan. Kutip petak yang ketiga, awak tanam yang ketiga tu. Awak kutip petak yang keempat, awak tanam yang untuk petak yang keempat. Bila awak dah siap tanam yang untuk petak yang keempat tu, petak yang pertama tu dah boleh dituai balik. So bermaksud awak akan sentiasa, sebagai petani lah kan, awak akan sentiasa mempunyai income, awak sentiasa mempunyai hasil jualan, hasil tuaian. Alright. So itu adalah cara untuk meningkatkan pengeluaran, makanan. Seterusnya kita akan tengok sumbangan teknologi dan pengeluaran makanan untuk kesejahteraan hidup. So apa sebenarnya kan? Apa sebenarnya benda ni? Ini adalah kita dah belajar pasal teknologi kan, macam mana untuk keluarkan makanan lah, macam mana untuk tingkatkan pengeluaran makanan, macam mana untuk simpan makanan, macam mana untuk proses makanan kan. So apa sumbangan-sumbangan dia? So kita tengok so sumbangan teknologi dan pengeluaran makanan untuk kesejahteraan hidup. Kita akan tengok apa agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan teknologi makanan ni. Agensi-agensi kerajaan yang ada, kita tengok ada MARDI, ada MPOB dan juga Jabatan Pertanian. Ini adalah antara contoh-contoh agensi kerajaan yang ada. Bukan maksud ini je agensi kerajaan yang ada. Banyak lagi agensi kerajaan yang ada, tapi tak muatlah whiteboard kalau nak tulis semua. Lagipun dalam kelas saya macam biasa, kita fokus, kalau kata contoh-contoh ni, kita fokus kepada 3. Tak guna kalau kita baca banyak, lepas tu satu pun kita ingat. Baiklah, kita baca, kita fokus kepada yang sikit dan juga kita boleh ingat. Alright. So tapi ingat bukan nak fokus nak baca bab ni separuh je, tak. Ni contoh-contoh. Yang contoh-contoh tu je awak boleh ingat 3 kan. Tapi janganlah macam contoh peningkatan kualiti dan ni kan ada macam-macam, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan, lepas tu awak ingat 3 je. Jangan, ingatlah 6. Sama juga macam agensi-agensi kerajaan ni, kalau awak boleh ingat lebih banyak, lagi bagus kan. Tapi kalau apa yang saya bagi ni 3. Ingat nota yang bukan nota lah, tapi peta minda yang saya bagi ni, macam biasalah kita pakai peta minda supaya apa? Supaya awak boleh tambah apa yang awak rasa nak tambah, ataupun apa yang awak rasa kurang, ataupun apa awak rasa tak betul ni, tak ada masalah, awak boleh ubah dan awak boleh tukar. Ini hanya macam guideline lah untuk memudahkan awak juga. Tak perlu nak baca buku 15 helai, 20 muka surat pun kan. Alright. So sumbangan teknologi dan pengeluaran makanan untuk kesihatan hidup. Yang kedua, tengok apa aktiviti yang dibuat oleh MARDI ni. Duduk saja je ke orang MARDI ni? Tak. So apa aktiviti dia? Untuk menghasilkan baka yang bermutu tinggi. Itu adalah aktiviti dia. Menghasilkan pelbagai tanaman. Ni maksudnya apa? Menghasilkan pelbagai tanaman ni adalah pelbagai tanaman yang boleh ditanam. Maknanya dia sama je macam penanaman bergilir. Dia adalah nama lain dia, penanaman bergilir lah. Maknanya kalau seorang tu tanam, katalah dia tanam cili, apa dia boleh buat? Sementara nak tunggu cili tu besar kan, bukannya hari ni tanam esok boleh tuai lah kan. So dia ada masa. So sementara dalam masa tu apa yang dia boleh buat? Alright, so seterusnya adalah jentera dan peralatan moden. Ini adalah
cara dia menggunakan jentera-jentera dan juga peralatan moden. Okey. Alright, yang seterusnya adalah cara-cara mengawal perosak ataupun penyakit. Okey. So Mardi membantu petani-petani ataupun peladang-peladang untuk mengawal perosak ataupun penyakit. Ini benda yang biasa berlaku lah. Sebab apa? Macam contoh, ayah saya pun ada tanam, ada kebun lah, ada pokok nangka. Okey, sebab pokok nangka ni dia ada satu masalah. Dia ada penyakit. Penyakit dia nama karat. Kan, karat ni macam mana? Kalau awak tengok buah tu okey, tapi awak potong, dalam dia ada bintik-bintik hitam ataupun bintik-bintik putih. Kan, tu kita panggil karat kan. Alright, so bila jadi macam tu, buah dia dah tak berapa elok. Ataupun kalau buah dia elok sekalipun, tak ada siapa nak beli. Awak nak beli buah-buah nangka berbintik-bintik, siapa nak beli kan? Okay, sama juga macam petani-petani ni semua kan. Macam contoh, kalau kata awak tanam cili tu ada hitam-hitam sikit kan, siapa nak beli kan? Okay, alright. Dan yang terakhir sekali adalah kaedah penyimpanan. Okay, sebab apa? Tuai sekali kita tuai memang dapat banyak. Contoh kalau petani yang sekarang ni, petani moden ke apa kan, so sekali hasil tuaian lebih kurang 1 tan. 1 tan berapa kilo? 1 tan 1000 kilo kan. Dan tak semua awak boleh jual selambak terus 1 tan kan. Tak ramai orang yang nak ambil terus 1 tan. Okay, tapi awak boleh jual dekat orang-orang yang lain, dan penjualan tu kadang-kadang mengambil masa. So cara untuk menyimpan tu penting. Kalau tidak, sia-sia lah semua, rosak lah apalah kan. Tanam padi, simpan padi kena makan dengan tikus, so rugi. Okay, alright. Kalau makanan tidak mencukupi, tengok apa akibat-akibat kalau makanan tak mencukupi. Tengok, ada kebuluran, ada malnutrisi. Malnutrisi ni apa? Kekurangan nutrisi dalam badan. Okey. Ketenteraman sosial terganggu. Okey. Aduh, silap lagi. Bukan silap lah, tertinggal kan. Okey, minta maaf lagi sekali. Alright, so ketenteraman sosial terganggu. Sebab apa? Orang marah, orang lapar kan. So dia orang akan marah. Makanan tak cukup. Okay, so benda-benda ni semua akan efek ataupun akan mengakibatkan benda yang lebih teruk dan lebih besar. Okay, alright. Untuk bab 6 yang terakhir sekali, kita akan tengok pemikiran kritis dan juga analitis dalam membuat makanan yang diproses. Kita dah belajar dah kaedah pemprosesan makanan, dan juga kita tahu makanan yang diproses ni kebanyakannya dia ada kekurangan dia. Kan, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Semua benda ada kelebihan dan juga kekurangan. Kan? So, makanan yang diproses pun sama. Okay? Alright. So, seperti yang kita tahu, kebanyakan makanan yang diproses ni dia menggunakan apa? Bahan-bahan kimia. Dan ada setengah bahan kimia tu elok, ada setengah bahan kimia tu tak elok untuk kita, untuk manusia. Okay? So, kita kenalah berfikir secara kritis dan juga analitis dalam pemilihan makanan kita. Maknanya tak ada siapa nak marah awak nak makan apa-apa, tapi awak kena bijak, awak kena pandai pilih makanan awak sendiri. Awak nak jaga kesihatan dan sebagainya. Betul? Alright, so kat sini kita tengok, untuk membantu awak membuat keputusan makanan mana yang elok, makanan mana yang tak elok. Okay, so tengok ada peraturan pengeluaran makanan. So peraturan pengeluaran makanan ni dibuat melalui akta makanan. So apa yang dia cakap? Setiap makanan kena ada label makanan. Setiap makanan mesti kena ada label. So dekat label tu kena ada apa? Dekat label tu kena ada nama makanan tersebut, apa kandungan dia. Kandungan ni bermaksud apa? Kandungan ni macam contoh kalau air kan, kalau air urin kan, dia tak boleh tulis kandungan air dengan urin, tak. Sebab apa? Kita tahu bukan air dengan urin. So kena letaklah air, kena letaklah apa, pewarna, kena letaklah gula dan sebagainya. Okey, so tips untuk awak, kalau awak nak tahu apa kandungan terbanyak dalam makanan tu, kalau awak tengok makanan yang awak beli kan, yang ada label kan, makanan yang awak beli, benda pertama sekali adalah benda yang paling banyak dalam makanan tersebut. Macam contoh kalau awak beli air, benda paling banyak adalah air. Yang kedua tu adalah kedua terbanyak lah, kebanyakan daripada minuman-minuman yang awak beli, kedua tu adalah gula. Alright.
Tu biasa lah kan. Okay, alright. So yang seterusnya, tarikh luput. Setiap makanan ada tarikh luput dan mesti diletakkan di label makanan tersebut. Okay, nama, alamat dan juga penghilang kena letak juga kat situ. Setiap makanan yang awak beli, awak tengok ada nama, ada alamat, penghilang dan sebagainya. Ada tarikh luput kan. Dan juga berat bersih. Okay, berat bersih. Tak naklah kita beli, kita tak, saya rasa semua orang tak adalah bawa jalan-jalan kan, penimbang ke apa kan. Okey, ambil makanan nanti ni letak. Dia kata 450 ni. Timbang. Ni 200 je kan. So, kita tak nak tertipu. So, kena berat bersih. So, setiap label makanan dia kena ada benda-benda ni. Alright. So, awak kena jadi pengguna yang bijak. Sebab apa? Awak kena jadi seorang pengguna yang bijak. Kita tak halang awak nak beli kan makanan-makanan yang ada semua dijual ni, yang dah ada label, dah ada apa semua tu, dah mematuhi undang-undang. Tapi berkhasiat atau tidak terpulang kepada awak untuk memilih. Okey, so hak awak sebagai pengguna apa? Hak awak untuk memilih. Awak boleh pilih nak makan makanan ni ke, nak makan makanan ni ke, terpulang kepada awak. Berkhasiat ataupun tidak, terpulang kepada awak. Okey, hak apa yang kedua? Hak untuk mendapatkan maklumat. Ni kat label makanan ni, semua benda ni kena ada, sebab itu adalah hak awak sebagai pengguna untuk tahu apa yang aku nak makan, kan? Apa yang awak nak makan. Okey, so apa yang awak nak masukkan dalam badan awak, awak kena tahu apa benda. Okey, alright. Asal ada dua mendapatkan maklumat ni. Saya dah padam. Okey, terdua pula. Okey, sorry. Alright, so yang terakhir sekali adalah hak-hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jika awak tak berpuas hati ataupun makanan tu ada masalah dekat awak, awak berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Ingat jangan kau dah makan habis lepas tu nak minta, saya nak minta ganti rugi ni. Kan makanan ni saya rasa tak elok tapi dah habis. Dah habis makan dah kan. So tak boleh. So kalau kata awak buka-buka berulat, awak boleh tangkap gambar dan awak boleh bawa ke kawasan yang sepatutnya ataupun orang yang sepatutnya ataupun kedai yang menjual tu, awak ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Apa benda ni, makanan-makanan ni terus buka-buka dah tahu berulat kan. Okay, alright, so awak ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Okay, alright, so untuk sesi kita kali ni, kita sepatutnya kita dah habis belajar tentang bab 6 yang mana merangkumi video yang sebelum ni, iaitu 6.1, iaitu kaedah dan bahan-bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Macam mana, apa benda kan, apa bahan kimia yang kita gunakan, okay, apa kesan baik buruk kan penggunaan bahan kimia ni, cara menyimpan makanan, cara membungkus makanan. Okay, tu semua kita dah belajar sebelum ni. Alright, untuk video ni kita belajar pasal cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan, sumbangan teknologi dan pengeluaran makanan untuk kesejahteraan hidup, dan juga pemikiran kritis dan analitis dalam membuat makanan yang diproses. Okay, so saya harap awak tak ada masalah dalam bab ni, awak faham dan awak dapat ilmu daripada video yang saya bagi kat awak ataupun daripada sesi kita ni lah. Alright, tak nak formal sangat kan. Okay, alright, so saya harap awak tak ada masalah. Kalau kata ada apa-apa yang awak nak tanya, awak boleh just tulis dekat komen, ataupun awak boleh WhatsApp lah, ataupun awak boleh WhatsApp, ataupun awak boleh Telegram kan. Kita akan cuba balas, saya sendiri akan cuba balas secepat mungkin. Okay, tapi minta maaf lah kalau terlepas pandang tu, biasa lah, kadang-kadang banyak kan. Okay, so jangan lupa teruskan pembelajaran awak. Okay, so untuk sains tak berapa simple je kan, dia tak adalah sangat-sangat mudah, tapi dia tak berapa susah kan. Maknanya awak mudah untuk, lagi-lagi untuk bab ni lah, untuk bab teknologi makanan ni. Okay, dia tak berapa susah, cuma awak kena baca. Awak baca, awak akan ingat. Alright, so kalau ada apa-apa masalah, so awak boleh tanya lah kan. Okay, so jangan lupa belajar, jangan risau, masa masih ada. Tak ada lah. Okay, so jangan risau, awak mesti boleh buatnya. Lagi-lagi untuk bab 5 ni, untuk bab 6 ni, awak bab 6 ni dia agak mudah kan. So awak mesti boleh buat, awak baca je, awak boleh skor ataupun awak boleh jawab soalan-soalan yang keluar berkaitan dengan bab ni.
Okay, alright, so kalau ada apa-apa masalah awak boleh tanya. So terima kasih kerana menonton video ni. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, saya akan cuba jawab secepat mungkin. Awak boleh contact kita, awak boleh contact Pusat Sosial Malaya untuk bertanyakan soalan dan semua. Kita akan cuba cater sebanyak yang mungkin. Okay, so terima kasih kerana tonton video saya. So saya minta maaf kalau ada silap dan salah, terutama sekali kalau ada salah lah kan, ada beberapa salah tu kan, ada tak cukup huruf ke apa. Okay, so minta maaf dan terima kasih semua. Selamat malam.